seimbang, kongsi kekayaan. Itu dia. Saya kata, beritahu, jangan apologetik. Ini hak kita. Ini kita mesti laksanakan. Tapi kita tak nafikan hak kaum lain. Bila masa kaum lain terbantut perkembangan kedudukan mereka dalam negara kita, bila masa kita laksanakan DAB, adakah mereka ini terpinggir? Adakah rezeki mereka terputus? Terbukti bahawa kerajaan bawah pimpinan UMNO adil pada semua kaum ini. Jangan menuding jari kat kita, we are racist lah, inilah itu. We are not racist. Boss. UMNO has never been racist. Yeah. UMNO has always been very fair to all. You're right. Ini saya nak beritahu. You're right. Dan kita nak mereka bersama-sama dengan kita. Orang Cina, India, Iban, Karazan, apa semua, India sama-sama dengan kita. Move forward together. Tetapi kepimpinan negara ini teraju je, mesti dipegang oleh parti UMNO kita. Ini dia. Ini konsep. Ini dia. Sebab apa? Sebab di bawah UMNO orang lain boleh dapat keadilan. Di bawah orang lain tak pasti orang Melayu boleh dapat keadilan. Yeah. No way. Sebab itulah kita mesti jalankan perkara ini. We are fair. We are considerate. Ini orang Melayu. Dan kita perlu laksanakan. Apa yang kita fikir akan membangunkan negara kita, akan memperkokohkan perpaduan nasional kita, akan menegakkan prinsip keadilan nasional. Dan visi kita apa? Apa visi kita? Visi kita nak mentransformasikan negara kita ini menjadi apa? Menjadi sebuah advanced nation dalam masa yang terdekat ini. Kita tidak mau bersaing dengan negara-negara tertentu. Kita nak berada di saf hadapan. Negara maju. Bangga di bawah panji UMNO kita boleh mencapai status negara maju. Ini dia. Advanced nation. Progressive nation. Muslim, Islamic nation. But very progressive nation. Ini dia model kita. This is our model for the future. Dan inilah sebab tu bila kita berhimpun di sini, bila kita sebut tentang memperkokohkan penguasaan kuasa UMNO itu, tak lain dan tidak bukan sebab hala tuju negara kita ni jelas. Visi untuk masa depan kita terang. Kita akan membawa negara kita ke puncak kecemerlangan di bawah pimpinan UMNO. Ini dia. Kita bantu. Proses ini menuntut pada kita semua. Bersama. Dia banyak cabaran. Kadang-kadang kita terpaksa, orang kata, to take some short-term pains for long-term gains. Yes. Sebab apa? Sebab kita juga ada permasalahan struktur ekonomi. Salah satu daripada masalah struktur ekonomi kita kerana beban subsidi kita ini terlalu besar. Untuk tahun ini saja 46.64 bilion ringgit untuk subsidi saja. Kita punya peruntukan untuk pembangunan 49,000, 46,000 subsidi. Berapa lama boleh bertahan? 46 billion. Berapa lama boleh bertahan? Jawabnya tak lama. Orang putih kata not sustainable. Tak boleh. Tak payah kita ni pakar ekonomi. Tuan-tuan pun boleh faham.
Kalau kita punya peruntukan untuk pembangunan 49,000, subsidi 46 bilion. Macam mana, berapa lama kita boleh tahan? Tak boleh. Rating agencies dah bagi signal kat kita. Fitch dah bagi signal kat kita. Tapi bila kita berani ambil ubat, bila kita naikkan harga minyak bulan September 20 sen, kita hapuskan subsidi gula 34 sen, kita juga nak naikkan tarif elektrik sikit. Makna apa? Sekarang ini Moody's dah bagi kita positive outlook untuk masa depan kita. Dan bila positive outlook bererti kalau kita teruskan usaha kita, fiskal konsolidasi, kita mungkin dapat upgrade daripada A3, A2. Kalau grading kita, tarikh kita menurun, pinjaman pun naik. Bila kita nak pinjam rumah naik. Bila kita nak pinjam untuk perniagaan ke, untuk kereta ke, kadar faedah naik. Sebab itu penarafan itu penting bagi kita, kesihatan ekonomi kita. Bila ekonomi kita dah tegap, teguh, kita boleh tambah lagi peruntukan untuk luar bandar. Sebab orang luar bandar adalah kekuatan teras Parti UMNO dan Barisan Nasional. Saya tak lupa. Datuk Seri Syafiee sebut tadi, memang ada. Sentiasa ni dalam hati saya, hati kecil saya, luar bandar. Sebab itu saya terus tambah, tapi saya perlu, ekonomi perlu dikokohkan dulu. Kurangkan fiskal defisit kita. Bila kita, ekonomi kita kuat, pada masa itu peruntukan untuk perumahan boleh tambah, peruntukan untuk luar bandar boleh tambah, jalan luar bandar. Orang kita ni manja. Nak jalan, jalan kampung, jalan tu nak sampai depan rumah kita. Bukan setakat jalan ke kampung, jalan depan rumah kita. Manjanya. Ya. Kalau tuan-tuan nak banding Malaysia, pergi setengah negara lain. Saya tak nak sebut negara tu. Nanti dia komplain pula, hantar diplomatic note. Sebab ucapan ni ucapan terbuka. Tapi cuba pergi setengah negara. Kalau ini ada siapa yang ini, saya nak hantar sana. Saya tak nak hantar ke tempat-tempat yang macam Bandung ke mana, tak mau. Saya nak hantar tempat tertentu. Tengok keadaannya macam mana. Ini tiap-tiap tahun dia nak bonus. Bajet tahunan. Kalau saya bentang bajet tahunan, yang dia paling tunggu sekali, bonus. Betul tak? Oh. Ramai ni kaki tangan kerajaan ni. Dia tunggu bonus. Dia tak fikir hak bab-bab lain. Kalau tak ada bonus, bajet tak baik. Itu dia punya calculation, mudah je. Tapi kalau sebulan bonus 56 bilion. Ini dia. Kena terangkan, setengah bulan 26 bilion. Jadi ini semua tuntutan pada punca kewangan kita. Dan kalau kita tak kokohkan, tak mungkin kita dapat lakukan. Dan sebab itulah saya kata, kalau nak faham ni senang. Apa dia punya analogi? Dia senang faham. Macam saya bagi analogi first plus the post tu. Saya kata main badminton. Dia petikaikan, saya kata, tengok analogi main badminton. Ini senang je. Dia macam kalau kita sakit, kita kena makan antibiotik, betul tak? Kalau makan antibiotik, kena habis kos, kena tidak? Kena habis. Kalau seminggu. Kalau ubat kampung apa?
Pantang, jangan langgar pantang. Tak apa-apa pantangnya tak boleh langgar. Betul. Ya. Long tak bagi. Maklong timah pun tak boleh langgar pantang. Langgar pantang tak jadi. Ini. Inilah yang saya kata, kalau nak sihat, kita kena perkokohkan ekonomi kita. Bila ekonomi dia kokoh, kita boleh beri bantuan lebih pada rakyat pada masa akan datang. Ini dia strategi kita. Tak apalah orang kata ni short term pain, sikit. Bukan sakit sangat dah, sikit je. Kita jentik sikit je, tak sakit sangat, sikit je. Tapi kesihatan insya-Allah kita akan bertambah lebih sihat ekonomi negara Malaysia. Dan insya-Allah pada menyingsing tahun 2020 kita akan jadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Inilah harapan kita di bawah perjuangan UMNO.